Kata sebenarnya anak saya ini tuli daripada mendengar perkara-perkara maksiat, buta daripada melihat perkara-perkara ringan-ringan. Tangan dia dan kaki dia tidak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat dan zikir, dan lidahnya hanya menyebut nama Allah dan Quran, bahkan jauh daripada perkara tak berkaitan keji dan munkar. Ambillah sebagai isteri kau. Masya Allah. Ini semua cita-cita menunjukkan sukanya nak jumpa cinta sebelum perkahwinan, melainkan ianya hanyalah butikan yang perlu disalurkan kepada alam perkahwinan sahaja. Sekian dahulu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tu macam lagu orang baik, betul tak? Cari pasangan tau, boleh tengok. Itu cerita dia, asal cerita, insyaAllah. Baik, kita tengok hari ni fenomena mencinta mahasiswa ni, anak-anak muda, ataupun macam mana kita nak salurkan fitrah cinta kita ni. Macam-macam cara kita buat. Antaranya kita biasanya, saya nak tanya sini lah, siapa yang tak pernah tengok cerita, ataupun siapa yang pernah tengok KCB apa? KCB kan? Ketika Cinta Bertasbih. Semua kat tangan? Semua ramai orang tengok. Ketika Cinta Bersujud ada? Itu akan keluar, Hilal Ashraf akan jadi pengarah. Ketika Cinta Bersujud, macam-macam cara membuat kan. Saya teringat satu babak tu bila Mas Azam jumpa dengan Pak Kiai Lutfi. Cerita Pak Kiai tu nak cari pasangan saya seorang ni. Dah lama dah nak kahwin tak jumpa-jumpa. Cari cara dah tunang dah, aksiden pula. Macam-macam cerita. Akhirnya Pak Kiai pun ceritalah pasal anak ataupun nisa. Itu pernah datang sekali di UKM dan Poki Sentiana Dewi. Cerita punya cerita, setuju kat kamu? Setuju. Siapakah dia Pak Kiai? Tak bunyi lain dua tu kan. Itulah anak aku, anak ataupun nisa. Masya Allah, anak Pak Kiai. Alhamdulillah. Anak ataupun nisa pun sujud kan. Kita tengok tu panas je rasa. Pasal kuat lah. Cuma berbeza dengan pendekatan yang dibuat oleh saudara Hilal Ashraf melalui penulisan novel-novel Islami. Bagaimana percintaan cara anak muda? Macam mana kita nak salurkan fitrah kita? Dan itu mekanisme yang dipilih oleh saudara Hilal Ashraf. Untuk itu, macam mana dengan mekanisme penulisan novel-novel dikeluarkan oleh saudara Hilal Ashraf, Ustaz Hilal kita ni, untuk melahirkan elemen tarbiyah dalam membentuk percintaan jiwa-jiwa remaja khususnya ini. Bagaimana caranya melalui pembacaan ini dapat membentuk tarbiyah percintaan itu sendiri. Tarbiyah percintaan. Silakan saudara. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi mungkin ini round terakhir, malam pun sudah semakin lewat. Jadi saya pun tak mau cakap panjang. Jadi bagaimana penulisan boleh menimbulkan satu proses pendidikan kepada pembaca, kepada kita semua, terutama dalam bab cinta ni semua yang tengah kita sembangkan sekarang. Maka saya nak nyatakan bahawasanya kadang-kadang bila kita menulis ni, kalau kita bercakap, contoh macam sekarang kita tengah bercakap ni, dia selalu kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Habis je majlis ni, lama sikit dia hilang. Tapi dengan penulisan, katalah saya menulis buku motivasi, contoh buku terbaru saya sebelum aku bernikah itu, katalah saya tulis dengan berhati-hati, saya tulis dengan secara ada struktur, ada penyusunan ayat yang baik. Contoh macam malam ni, saya sendiri bercakap mungkin tidak tersusun. Apa dia ni cakap okey, dapatlah sikit poin-poin, kata macam tu. Tapi buku lain, kita tulis, kita check balik, ini nak perubahan. Lepas tu bagi ke editor pula check. Akhirnya jadilah satu buku dan dijual sebelum aku bernikah. Katalah macam tu. Jadi orang beli, orang baca, ayat dia macam tu lah. Ayat dia takkan pusing-pusing, ayat dia takkan pening-pening, ayat dia macam tu, tersusun dengan baik. Melainkan penulis tu bukan penulis yang baik. Ayat tu akan ada di situ. Jadi kita bila kita nak muhasabah balik, kita ambil buku, kita baca balik semula. Okey, poin dia ada di situ dan kekal macam tu. Okay. Jadi kerana itu kalau kita nampak akhirnya Al-Quran, kitab suci kita yang diturunkan oleh Allah SWT itu, wahyu-wahyu itu, Allah susunkan Al-Quran itu ditulis. Walaupun turun bukan dalam bentuk tulisan, turun dalam bentuk Jibril alaihissalam membacanya kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah susun Al-Quran itu akhirnya ditulis oleh para sahabat dan kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kitab kepada kita, mushaf kepada kita. Kerana apa? Supaya dia tidak berubah-ubah. Tak ada dengar orang ni cakap sekian, orang ni cakap sekian, lain pula jadinya. Tapi dia kekal di situ, dan di situ proses pendidikan berlaku. Fikrah dalam tu kekal. Sampai sekarang kita nampak Al-Quran stay 1400 tahun. Ada cubaan untuk rosakkan Al-Quran, tidak berjaya. Kerana Al-Quran ni telah
meresap hidup dalam ramai manusia. Itulah prinsip dalam penulisan sebenarnya. Sebab itu penulis yang baik, buku-buku dia akan masuk ke dalam masyarakat, sehingga bila ada orang nak cuba buat perubahan pada buku tu, selalunya cubaan itu akan gagal. Kerana majoriti orang dah dapat buku tu dan fikrah tu kekal macam tu, kan? Kalau ada sebarang penyelewengan, kita boleh saman dan sebagainya, dan boleh dapatilah keadaan tu sekarang. Jadi konsep ni saya mula berminat dengan penulisan ni kerana saya membaca coretan Ustaz Azrizal Jamil berkenaan dengan mengapa menulis. Dia kata bahawasanya ada seorang anak raja pada zaman di Mesopotamia bernama Gilgamesh. Riwayat hidup Gilgamesh. Gilgamesh ni dia menulis buku. Dia ni anak raja awal-awal. Lepas tu dia ni rakan dia mati. Bila rakan dia mati, baru dia rasa macam, oh mati tu ada rupanya. Macam tu. Jadi dia takut mati. Maka dia pun mengembara untuk mencari ubat hidup kekal abadi. Maka dia mengembara lah untuk cari ubat supaya tak mati. Tapi akhirnya dia tak jumpa. Dan sepanjang pengembaraan dia ditulis. Tapi akhirnya pada satu waktu tu dia duduk kat satu pokok. Dan akhirnya dia nampak, oh, aku sebenarnya dah jumpa dah ubat yang kekal abadi. Apa dia kata? Penulisan. Bila dia tulis hari ni, sebagai contoh saya nak cakap bagaimana kekal abadinya Gilgamesh itu, hari ni saya sebut nama dia. Betul tak betul? Kalau kita tengok kan, ilmuwan-ilmuwan Islam yang menulis seperti Bukhari, seperti Imam Muslim, dia ada karya dia ada penulisan dia. Hari ni kita masih sebut nama dia dan menjadi rujukan kepada kita. Jadi saya nampak dalam usaha saya lah dalam bidang penulisan ni, bukan saja dalam bab cinta sebenarnya, tapi dalam bab-bab lain, kehidupan seorang mukmin. Baru-baru ni saya keluarkan buku Irkam Ma'ana. Saya menjelaskan balik rukun iman secara mudah, secara santai, supaya orang boleh nampak, oh, rukun iman ni macam ni sebenarnya cara operate dia, nak operasikan dia. Kita nak hafal je rukun iman ada sekian. Begini, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Kita tahu tu je. Tapi macam mana nak operatekan keimanan itu? Bagaimana nak operasikan keimanan itu? Kemudian bagaimana beruntungnya menjadi orang yang beriman, dan bagaimana ruginya menjadi orang tidak beriman. Saya tulis buku supaya moga-moga harapan saya buku tu kekal hidup dalam masyarakat. Bila masyarakat baca, masyarakat faham, oh, beriman macam ni. Dan akhirnya dia memproses masyarakat, membentuk intelek masyarakat. Seterusnya dia berubah diri dia, dan dia ajak orang lain berubah juga, dan masyarakat akan berubah. Sebab tu sangat penting kita lahirkan penulis-penulis yang baik, yang ada fikrah, yang ada peribadi, yang bukan saja boleh menulis tapi boleh keluar memimpin masyarakat. Kerana penulisan buku-buku adalah apa yang akan mengubah masyarakat. Kerana bila ada buku, bahan bacaan, masyarakat baca dan sebagainya, mereka akan membesar, mereka akan ambil fikrah-fikrah dalam buku ni untuk masuk dalam otak mereka dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana cara orang nak merosakkan masyarakat, dia akan rosakkan buku sejarah dia. Dia akan ubah sejarah, dia akan tukar cerita begini, supaya orang tu dia membesar dalam keadaan dengan cerita yang salah, pendapat yang salah, pandangan yang salah, dan begitulah. Jadi saya rasa kesan dan impak kepada penulisan dalam pentarbiahan, pendidikan kepada manusia, bukan saja berkenaan dengan cerita, sangat besar. Sebab tu kalau kita nampak akhirnya Al-Quran itu sendiri, itu dalil paling awesome lah orang kata kan, orang sekarang ni. Al-Quran itu sendiri akhir tertulis. Kalau bukan itulah cara yang terbaik, saya rasa Allah tak akan kekalkan Al-Quran dalam bentuk yang sedemikian rupa. Tapi hari ni kita alhamdulillah ada banyak lagi kan, blog dan sebagainya. Itu semua penulisan sangat penting. Itulah yang mempengaruhi masyarakat kita. Orang nak rujuk apa semua cari buku. Tak ada orang nak sibuk-sibuk cari orang apa semua. Susah kan. Buku semudah didapati. Jadi itulah saya rasa sangat setuju persoalan saya pada malam ini. Saya serah balik pada moderator. Okay, terima kasih kepada saudara Dila Ashraf tadi. Bagaimana Islam itu menekankan sendiri soal penulisan Al-Quran, dan bila mana kita mati pun buku itu masih dibaca sehingga hari ini. Kadang-kadang saya terfikir bagaimana dulu tak ada pun Facebook, tak ada pun Twitter, tapi sampai sekarang kita masih lagi meneliti ilmu-ilmu para ulama-ulama terusur zaman dahulu. Khususnya bila bicara soal cinta, kita akan rujuk bagaimana cara ulama-ulama bercinta, bagaimana Islam menganjurkan percintaan berislam, insya-Allah. Seterusnya panel kita yang ketiga, insya-Allah. Sebelum kita buka sikit sebanyak lepas ni, bagaimana saudari Puan Nur Fatin ni, kita nak tambah sikit tadi penceritaan. Sebab sekarang saya punya pandangan lah. Bila saya melihat kadang-kadang kawan wanita mahasiswi ni,
Bila berkahwin tahun 2 contohnya, tahun 3 dah tak ada. Sebab apa? Tangguh semester. Sama ada urut besar, sama ada mengandung, ataupun sakit, ataupun nak uruskan keluarga suami di rumah. Dan suami pula kerja, tak sama alam bekerja, alam belajar dengan suami tadi. Jadi mungkin boleh diperincikan peringkat puan pantai sendiri selaku orang yang nak belajar. Kemudian ditambah sikit dengan persediaan apa nak sambungkan masjid dengan keadaan yang sudah bersuami. Macam mana perancangan dan planning yang telah disusun, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam kursi yang kedua. InsyaAllah saya nampak ramai yang dah ramai yang dah semakin segar lah sebenarnya. InsyaAllah malam ni. Okay, jadi untuk menguruskan kehidupan sebagai seorang pelajar, yang pertama sekali, tanggungjawab kita untuk belajar itu, kita soal balik Kita soal balik tanggungjawab kita untuk hidup di dunia ini akhirnya sebagai seorang hamba Allah. Allah ciptakan kita, Allah yang memberikan kita segala tanggungjawab itu, akhirnya segala-galanya kita kembalikan pada Allah. Kita nak belajar untuk apa? Tanggungjawab untuk belajar untuk keluarga dan diri sendiri. Tak cukup dengan itu. Kalau kita target kita belajar ni sebab Allah, kahwin ni sebab Allah, pergi forum ni sebab Allah, itu adalah cita-cita yang paling besar. Sebab tu Imam Al-Qayyim Ibn Al-Jawzi mengatakan seseorang itu tidak akan menukarkan cinta ataupun keinginan dia kepada sesuatu demi hal lain, melainkan dia menukarkannya kepada sesuatu yang lebih bermakna, yang juga dicintai, yang juga diingini. Sebab tu iaitu daripada benda yang besar, daripada benda yang kecil kepada benda yang besar. Saya nak suka nak tukarkan mentaliti bahawa kita belajar sebab apa, kita kahwin sebab apa. Segala-galanya kalau kita buat kerana Allah, kita takkan mudah untuk berpaling arah. Sebab saya tak tahu lah, tapi motivasi tertinggi adalah Allah. Kalau macam kita belajar, sebab apa kita belajar? Kita belajar kerana satu hari nanti kita nak didik anak-anak kita dengan ilmu, dengan menjadi kuduah, menjadi role model kepada mereka bahawa belajar ni akhirnya kita nak jadi umat yang terpelajar, kita nak jadi umat yang membawa masyarakat dengan ilmu. Jadi memang bukan senang lah sebenarnya. Saya mungkin Al-Fadhil Ustaz Zamri pun pernah berpengalaman kahwin masa belajar. Memang bukan senang. Memang ada satu waktu tu kita memang jatuh. Tapi waktu saya belajar, kawan-kawan yang tak kahwin pun sampai sekarang ni ada lagi di Morocco. Wallahu alam kenapa. Jadi bukan bila masa kita kahwin sambil belajar, tapi apa yang kita buat masa belajar itu. Kalau kita ada Allah, maka ihsan kita tu, maka perasaan kita bahawa Allah memerhatikan kita, Allah tengok apa yang kita belajar. Adakah kita amanah terhadap ilmu, adakah kita amanah terhadap diri kita dengan Allah, maka tak ada apa yang boleh menghalang kita untuk kita meneruskan apa yang kita nak tu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi saya lupa untuk jawab soalan moderator kita. Dia kata, alah perempuan boleh lah perempuan nak kahwin, dia bukannya kena bayar 20,000 ke 18,000 ke kan. Tapi kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita, kita faham kenapa kita nak kahwin. Sebenarnya saya kena buat pengakuan lah malam ni Saya kenal suami saya semenjak 10 tahun lagi, berumur 10 tahun. Kemudian masing-masing membesar, saya ke Morocco, dia ke Mesir. Dan saya belum buat pengakuan bahawasanya memang saya ada perasaan kagum terhadap dia. Ada perasaan suka cenderung kepada dia. Tapi sebab suami saya ni orang seni, ramai peminat, ramai yang tergila-gila, ramai yang terkejar-kejar. Siapalah kita ni Tapi ni malam ni ibu mertua saya yang sama-sama kat sini bolehlah dengar pengakuan yang telah dilakukan secara privasi jadi akhirnya kita simpan perasaan kita tu sebab Allah SWT. Tapi kita pun tak adalah macam terkejar-kejar ataupun terfikir je pasal dia Tapi nak katanya apabila kita menyembunyikan perasaan kita tu, akhirnya Allah ni maha mengetahui. Kita kita nak kahwin, kita tak tahu pun dengan siapa kita nak kahwin. Tapi yang pasti kita tak tahu kenapa kita tak tahu dengan siapa kita nak kahwin. Tapi kita tahu kenapa kita nak kahwin, iaitu kerana kita nak bawa diri kita, kita nak memperbaiki diri kita, kita nak sama-sama bawa generasi kita ni untuk memperjuangkan agama Allah, untuk
bawa Islam ni kepada matlamat yang tertinggi kan. Kita nak Islam ni memerintah dunia. Kita nak Islam ni akhirnya menjadi cara hidup setiap orang dalam masyarakat kita kan. Jadi kalau tanpa sebuah rumah tangga Islam tanpa rumah tangga yang kedua-dua ejennya, suami dan isteri ini nak bawa Islam tu kepada yang lebih tinggi, maka susahlah untuk kita capai benda tu sendiri kan. Jadi nak kahwin sebab Allah, nak belajar pun sebab Allah kan. Sebab apa, itulah yang bukan senang lah sebenarnya. Baik saya duduk rumah kan, saya duduk rumah, saya masak, saya lipat baju, saya tengok internet, laptop, Facebook dan sebagainya kan, untuk daripada saya mengambil keputusan untuk menyambung belajar di Mesir kan. Jadi Mesir ni memang sebuah gedung ilmu lah, saya yakin kan. Ila Ashraf sendiri pernah berjumpa dengan suami saya dulu di Mesir. Mesir ni adalah sebuah gedung ilmu yang kalau kita sama ada nak atau tak nak je. Ada yang percuma, ada yang bayar dan sebagainya kan. Jadi Alhamdulillah setelah bincang dengan pihak keluarga kan, keluarga sendiri pun support saya untuk sambung belajar kan. Jadi saya sambung belajar tapi maksudnya memang saya secara jujur saya kata memang keluarga saya yang menolak keinginan saya sendiri untuk belajar, dan mereka yang beri support financially kepada saya kan. Tapi itulah nak katanya macam dari segi rezeki pula kan. Ramai yang saya pasti akan ada soalan bertanya tentang macam mana nak uruskan duit masa belajar kan. Macam mana nak macam mana kita nak survive kan. Macam mana kita nak cakap pandai lah, tapi macam mana kita nak uruskan duit kan. Pada saya, bila mana kita hidup ni kerana Allah SWT kan, bila mana kita yakin, maksudnya akhirnya apa yang kita buat ni kerana Allah, apa yang kita nak ni semuanya kerana Allah kan. Dan kita yang pertama sekali, kalau kita nak buat keseimbangan, pertimbangan kita untuk kahwin, yang pertama sekali kita tengok pada sudut rasional rasional kita. Maksudnya adakah kita bersedia sebagai seorang perempuan, adakah kita bersedia untuk melayani suami kita, untuk kita menjalankan hak, menunaikan hak-hak sebagai isteri kan. Dan lelaki pun kan, adakah kita mampu untuk menunaikan hak sebagai seorang suami. Dan yang kedua, memang nak tak nak akhirnya hadirin sekalian, memang kita kena serahkan pada Allah SWT dari sudut rezeki ni sendiri saya nak cakap satu cerita kan. Masa saya kahwin, Alhamdulillah masa saya di Morocco, kami dapat beasiswa kan, dapat beasiswa. Jadi pada satu masa tu beasiswa ni lambat masuk kan, lambat masuk beasiswa. Pada masa tu saya macam, ya Allah, dan saya memang saya tak naklah minta pada mak ayah saya kan. Masa saya cakap, ya Allah, tolonglah ya Allah. Masa tu saya tak tahu nak buat apa. Lalu saya sujud dan saya memang mengadu, saya hamburkan segala-galanya kepada Allah SWT. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku memang sempit sekarang ni, aku memang tak ada duit. Aku memang mengharapkan hanya Engkau sahajalah yang mampu untuk menyalurkan apa-apa yang Engkau sebenarnya tahu kan. Memang kita terus pada Allah SWT, ya Allah, tolonglah ya Allah, hanya Engkau je aku ada kan. Tiba-tiba tengah saya sujud tu, pintu rumah saya berbunyi, loceng berbunyi kan, ting-tong kan bunyi. Maka kawan saya pun buka pintu dengan semangatnya kan, duduk perempuan kan, semangatnya, ya Allah, barang dah sampai kan. Saya tak tahu barang apa. Rupanya ianya adalah barang yang kami suami isteri sediakan untuk dijual di Morocco. Maka pada masa itu barang-barang tu pun 2-3 kotak sampai. Dan mereka pun yalah, kita kat luar kan, susah nak cari mi kari pun susah, nak cari laksa pun susah kan. Jadi masa tu lah barang-barang tu sampai, dan mereka pun mengerumuni lah barang-barang tersebut dan membelinya macam lalat menghurung, semut menghurung gula kan. Jadi pada masa tu saya macam, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil kan. Hanya Allah je yang menyusun segala hidup ini kan. Pada masa tu saya cakap, ya Allah, memang tak terkata dan terpaku masa tu. Lepas tu saya pun pergi ke laptop dan saya pun masa tu mak saya pun online. Assalamualaikum Bu, Alhamdulillah barang yang terkirim dah sampai semua. Mak saya kata, Fatin, Alhamdulillah Fatin, ibu baru masukkan duit sikit tadi. Ya Allah, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Dan pada masa itu memang kita yakin sangat yang rezeki ke, belajar ke, kahwin ke, semua ni Allah yang pegang. Semua ni Allah yang pegang. Cuma pantang nenek moyang saya, kalau kita dah tahu Allah dah susun yang terbaik untuk diri kita, kita tak berusaha ke arah itu. Tanpa usaha jangan ada apa-apa. Rezeki ni macam Allah dah letak dekat Lauh Mahfuz sana kan, dalam tempayan ke, rezeki besar tempayan ke, rezeki besar gayung ke, rezeki besar botol air ke.
Cuma kita je nak kena gali, kita je nak kena korek, kita je yang nak kena usahakan. Saya tak nampak perkahwinan ni sebagai satu usaha untuk menyumbat, menghentikan rezeki kita, moderator. Sebab apa? Ayah saya bercampur masyarakat di kawasan saya. Setiap hari, boleh kata setiap hari datang kepada dia, Tuan Haji, tolonglah Tuan Haji, saya ni anak 5 orang, tak ada duit, dah habis belajar tak ada duit, anak 5 orang kan. Kata ayah saya, yang perempuan kan, mana suami tak kerja kan. Datang pula perempuan sihat kan, saya nak beli susu anak ni tak ada, kerja apa? Tak kerja. Sama je, kita dah belajar ke, kita belum habis belajar ke, kalau kita tak berusaha, maka tak ada apa yang akan datang, rezeki tak akan datang bergulir pada kita kan. Wallahu a'lam bissawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira insya-Allah boleh memberi semangat kepada adik-adik ataupun mahasiswi-mahasiswi muslimat khususnya, bagaimana kita nak teruskan kehidupan dalam keinginan kita nak kawal fitrah kita yang datang dah halalan dah depan mata. Saya terbaca dalam buku Erti Cinta, Baharul Makjid dituliskan, kalau dah tiba masanya, tepat orangnya, cinta satu benda yang luar biasa kata. Jadi macam mana kita nak realisasikan kecintaan kita itu melalui perkahwinan yang sah, hubungan yang jelas. Dalam masa yang sama kita ada satu amanah yang kita pikul di atas bawah kita sebagai seorang pelajar. Lagi-lagi pula kalau ada satu lagi amanah lain untuk meneruskan perjuangan Islam ni. Minta maaf saya sebut, kadang-kadang ramai sebelum kahwin orang muda macam sebaya saya ni, berjuang Islam ni hebat lah di kampus. Kahwinnya hilang. Padahal dulu dia ketua yang memimpin gerakan mahasiswa. Kahwin-kahwin hilang. Jadi sampai masanya khususnya saudara Hilal yang muda, sebayang saya sebenarnya. Tapi saya kata saya tak kahwin itu bahaya. Saudari Fatin kita ni masih muda, macam mana nak buktikan kepada anak muda semua supaya menjadi ikon kita yang telah berkahwin ini mampu meneruskan agenda perjuangan Islam. Dalam masa yang sama kita boleh tunjukkan kita forfeit, kita juga hebat dalam bidang akademik dan kita berjaya dalam kehidupan kita. Saya rasa cukup sekadar itu insya-Allah. Saya nak tanya, siapa yang nak bertanya soalan malam ni? Cuba angkat tangan. Yang nak bertanya soalan? Cik, dah segar lah. Nak tanya ke tak nak? Nak je. Nak tanya ke tak nak ni? Tak nak. Ada yang kata, lama ni nak tidur lah. Boring gila. Baik, insya-Allah kita buka selalunya untuk bertanya soalan di mana? Di Facebook kita jumpa. Di Facebook insya-Allah masing-masing ada Facebook, ada Twitter, ada laman web masing-masing. Insya-Allah boleh jumpa. Boleh surface ataupun boleh jumpa secara tak langsung lepas ni turun pentas. Insya-Allah kita boleh bersuka, boleh tanya apa saja persoalan untuk kita mencari cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya insya-Allah. Untuk itu kita simpulkan bersama malam ini. Saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Zambai untuk menyimpulkan. Saya mohon izin para panelis sekalian, kita bagi pada Ustaz kita lah, panelis ini untuk membuat kesimpulan bersama malam ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon izin dua panel untuk yang senior. Saya tak sebut tua. Terasa tua pula malam ni. Saya bawa anak 4, sedang berusaha keras menambah. Kahwin ketika umur 22 tahun. Dan saya merasakan akan kebahagiaan sebuah percintaan pasca perkahwinan yang berlandaskan syariat yang telah disebutkan tadi. Okey, jadi kerisauan ini sebenarnya kepada anak-anak muda yang sekarang ni statistik menunjukkan keadaan yang sungguh bejat di kalangan masyarakat. Kelahiran anak luar nikah di UNICEF dikhabarkan risikan dalam mencecah 20 orang anak luar nikah yang lahir di dalam kampus. Yang di luar kampus wallahu alam, yang digugurkan wallahu alam. Bahkan sekarang kejadian zina sungguh sukar dibendung seolahnya, sehingga statistik merakamkan bahawa pembuangan anak sekarang ni main-main. Itu saya tak update setelah 5 bulan. Setiap 10 minit satu kelahiran anak luar nikah. Dia dikeluarkan oleh Parlimen baru-baru ni. Bayangkan sekian kami dah berada di atas pentas berapa minit. Berapa banyak anak luar nikah telah terlahir. Itu tanda Malaysia boleh. Malulah kita kalau kita gelak kerana kita bangga dengan produk yang menjadi kemurkaan Allah SWT. Biarlah kita gelak pada malam ini kerana menggelakkan diri kita yang cuai.
dalam membuat amal ma'ruf dan nahi mungkar, dan ingat memperingati kawan-kawan kita, roommate kita, housemate kita dan sebagainya. Oleh sebab itu, kelab amal ma'ruf dan nahi mungkar di sini pun mengkhabarkan satu cerita yang cukup menggerunkan, tuan-tuan. Oleh sebab itu, tolonglah sama-sama kita sama-sama pakat supaya mindset baru kita lepas ini, bercinta hanyalah ketika mana selepas berkahwin, putikan dibenarkan, dan kita mana putikan itu disalurkan pada perkahwinan, dan ketika itu dibenarkan dalam fatrah ataupun masa pertunangan untuk melihat pada kadar yang sesuai, pada kadar yang munasabah, dengan ditemani oleh orang tengah, keluarga dan sebagainya. Maka ketika itu cinta kampus itu akan dilandasi dengan cinta yang suci, dan nikmatnya seperti mana cerita-cerita tadi yang telah disebutkan sungguh luar biasa. Dan boleh dapatkan cerita-ceritanya pada buku yang Lipat ini telah sebutkan. Ada juga buku-buku kebahagiaan rumah tangga di sana, di belakang sana, Mantap Training Konsentrasi yang ada baju tergantung pun ada juga beberapa buku tambahan bacaan boleh dapatkan selepas ini. Dan insya-Allah dengan adanya semangat cinta yang luhur itu, dia akan menjadikan satu cinta yang luar biasa, yang saya tutup dengan satu cerita Abdul Rahman bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana beliau melihat anaknya yang berkahwin dengan Atiqah, seorang isteri yang sangat dicintai. Ketika itu Umar ataupun Abu Bakar sangat risau kepada anaknya yang sudah mungkin melupakan ibadah dan semakin jauh kepada Allah, dan kononnya semakin lemah semangat jihadnya. Ketika itu seperti mana Nabi Ibrahim menasihatkan supaya menukar pintu apa ya dipanggil? Sendal pintu tu yang menandakan suruh menceraikan isterinya. Begitulah juga Abu Bakar mengkonsult ataupun menasihatkan anaknya untuk menceraikan Atiqah dan isterinya, disebabkan anaknya pasrah dan taat kepada ayahnya. Ketika itu diceraikan isterinya, tetapi ketika mana diceraikan isterinya, cinta tetap terpahat di bibir Abdul Rahman bin Abu Bakar, sehinggalah keluarlah bait-bait syair cinta. Antaranya saya bacakan: demi Allah, tidaklah aku melupakanmu walau mentari tak terbit meninggi, dan tidaklah terurai air mata merpati itu kecuali berbagi hati. Tak pernah ku dapati orang sepertiku menceraikan orang seperti dia, dan tidaklah orang seperti dia ditalak kerana dosanya. Dia berakhlak mulia, beragama dan bernabikan Muhammad, berbudi pekerti tinggi, bersifat pemalu dan halus tutur katanya. Akhirnya syair ini didengar oleh bapanya Abu Bakar, dan luluhlah hati, menangislah jiwanya, menangislah dirinya, luluhlah hatinya, dan membenarkan kembali anaknya rujuk kepada Atiqah. Dan ketika itu rupanya ternyata bahawa cintanya selama ini sangat suci dan luhur, dan akhirnya Abdul Rahman sendiri tidak lama kemudian daripada itu syahid dalam medan peperangan. Sekian dahulu. Moga-moga cinta itu dapat difikirkan kembali sebelum tidur pada malam ini, supaya tidak kepada kemurkaan Allah dan neraka, tapi sebaliknya kepada satu keindahan dan kecintaan yang membawa ke syurga insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan sekalian, alhamdulillah selesai bicara cinta kampus kita malam ni. Saya nak akhiri sebelum kita tutup pertemuan kita malam ni dengan kata-kata seorang ulama di Kedah, namanya Syekh Zainul Asri. Kenal mungkin. Dia pernah sebut pada saya, dia kata, saya duk mengadu pada dia, macam mana ni Ustaz, kita duk bising macam mana kita nak settle hati-hati orang lain. Boleh tepat juga lah dengan kita lelaki contohnya, macam mana nak tackle hati wanita. Yang wanita ni macam mana nak tackle hati lelaki. Apa kata Syekh Zainul Asri? Katanya pada kita settle hati kita dengan Allah, insya-Allah hati orang lain Allah terus settlekan. Itu kunci yang boleh kita pegang malam ini insya-Allah bersama-sama, untuk kita gapai cinta hakiki, cinta kita pada Allah SWT naik. Kemudian Allah akan turunkan cinta kita kepada orang yang dapat mendekatkan kita, untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT. Saya mohon maaf, salah dan silap, MC pun dah standby di tepi. InsyaAllah isyarat yang cukup jelas. Saya mohon maaf mengambil masa yang panjang. Saya cuba seboleh mungkin untuk ringkaskan malam ini. Mungkin sampai dari banyak kot. Jadi kita ringkaskan insya-Allah malam ini. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsih. Apa yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Saya ucap terima kasih pada panelis kita yang sudi bersama, dan rakan-rakan yang menjadi be a good listener, pendengar yang baik malam ini. Insya-Allah saya serah